Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kitab Hamdillahi wa Syukrih, kitab pujian kepada Allah Ta'ala dan mensyukuri nikmat Allah. Di dalam bab yang ke-14, babul amri bis salati ala rasulillah, bab arahan supaya kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebut al-amr, al-amru ni, arahan itu ada dua jenis. Satu arahan berbentuk wajib dan satu arahan berbentuk istihbab, sunat. Jadi dalam selawat ni ada dua-dua, ada yang wajib dan ada yang sunat. Ada yang tempat wajib dan ada yang tempat kita sunat untuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tempat yang sunat, tapi kalau kita tak buat, kita dianggap sebagai orang yang tidak baik kerana hadis-hadis yang kita sebut tadi. Ini perbincangan kita, iaitulah kelebihan ini, kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bawa kepada kita dalam bab yang ke-243, perintah membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya serta sebahagian lafaznya. Ini bab lengkap dia macam tu. Kita kena tulis macam ni. Perintah membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya serta sebahagian daripada lafaz selawat yang sahih. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala perintah kepada kita, innallaha wa malaikatahu, Allah sendiri dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Allah bila dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa artinya? Apa arti Allah Ta'ala selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi selawat dengan makna Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita selalu selawat, kan? Dan apa arti selawat itu? Maka selawat itu maknanya Allahum isni alai, ya Allah, pujilah Nabi, angkatlah darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujilah baginda fil malail a'la. Ini kita minta Allah Ta'ala sebut sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat Nabi yang tinggi darjatnya, dan Allah Ta'ala sebut kepada siapa? Kepada golongan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, seolah-olah kita kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sifhu, sifatkanlah Nabi kami ini dengan sifat yang terpuji, dan sebutkanlah Nabi ini di sisi malaikat sehingga menambahkan darjat kasih mereka kepada Nabi dan bertambah sawab pahala mereka. Itu maksud selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ringkas je malam ni, karena makna selawat yang panjang telah kita bincang dalam tajuk khas, iaitulah kelebihan selawat yang sahih
dan memahami maknanya dalam ceramah yang telah lepas. Boleh tengok dalam kuliah, dalam rakaman kita yang lepas. Innallaha wa malaikatahu, Allah selawat, artinya Allah Ta'ala puji Nabi, angkat darjat dia. Itu doa kita kepada Nabi Allah. Bila sebut malaikat, malaikat ni ramai mana? Ramai mana malaikat? Siapa dia boleh tahu? Jawabnya tak ada siapa boleh tahu. Nak tahu sikit boleh. Kalau kita nak tahu sikit boleh. Di langit sana ada satu tempat, nama dia Al-Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh. Di Baitul Ma'mur ini ada satu, kalau di bumi ada Kaabah, di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Setiap hari 70,000 malakin, 70,000 malaikat tawaf. Yang tawaf hari ini tak akan tawaf lagi sampai hari kiamat. Maknanya berapa ribu tahun dah dunia ini, malaikat duk gilir tawaf, duk tunggu kota nak tawaf. Ramai mana? Bayangkan, siapa dia boleh tahu berapa umur dunia dah, berapa lama dah malaikat tawaf, boleh kira 70,000 satu hari. Dalam hadis yang lain pula, Nabi kita sebut attatis sama'u wa huqqalaha an ta'ut, langit berbunyi, berat bunyi langit ni. Sebab apa? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ma min mawdi'in arba'at asabi', tidak ada satu tempat di langit lemak 4 jari ni kecuali ada malaikat yang sedang berdiri, ada malaikat yang sedang rokok, ada malaikat yang sedang sujud. Penuh langit itu dengan para malaikat yang sedang beribadat. Jadi kalau Allah dengan para malaikat yang begitu ramai berselawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mung tak nak selawat. Ini satu benda ajaib. Pasal itulah Tuhan sebut di sini, ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang yang beriman, selawatlah kamu. Bila kita nak selawat, kita kata Allahumma salli ala Muhammad, itu makna selawat. Selawat ni dengan lafaz yang diajar oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni bertukar habis dah. Cakap nak selawat tapi duk main lagu nasyid, ya hanana ya hanuna. Ini semua bukan selawat ini. Ini lagu-lagu saja. Yang selawat ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selawat. Wasallimu taslima, dan sallimu ay udullahan yusallimahu tasliman. Kamu berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selamat yang sejahtera. Selamat di sini kita doa kalau waktu Nabi kita hidup, doakan supaya Allah Ta'ala selamatkan jasad dia daripada segala penyakit, daripada segala bala bencana. Setelah Nabi kita wafat, selamat di sini afatul ma'nawiyah, afat daripada segala penyakit-penyakit dari sudut maknawi, seperti Allah Ta'ala selamatkan syariat Nabi ini daripada diganggu gugat, selamatkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dihina oleh orang dan sebagainya. Ini cerita ringkas tentang selawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baiklah, kita pergi kepada hadis yang pertama, hadis yang nombor 1397, ikut tartib asal dia. Tartib kalau dalam buku ni 1404 ya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, rawahu Muslim. Artinya Abdullah bin Amr bin al-As, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca selawat ke atasku sekali kita kata Allahumma salli ala Muhammad, apa jadi? Maka Allah akan memberinya selawat rahmat 10 kali dengan satu selawat itu. Sekali kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan selawat ke atas kita berapa kali? 10 kali. Nah, jadi 1 kali 10. Kaya ke tak kaya kita? Kaya. Kerana apa? Bila Allah Ta'ala selawat, dengan mana apa Allah Ta'ala selawat? Mana Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, beri keampunan kepada kita. Itu makna Tuhan selawat ke atas makhluknya. Selawat kata Nabi, Allah Ta'ala puji.
selawat ke atas kita, yang selawat kepada Nabi ni apa kita dapat? Allah Ta'ala beri kepada kita keampunan, beri kepada kita rahmat. Ini yang besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis yang pertama ni sangat jelas, tak payah duk bincang panjang dah. Macam mana jawabnya, siapa dia selawat sekali, Tuhan balas kita 10 kali. Siapa nak jadi orang kaya, selawatlah banyak ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau kita selawat, Allah Ta'ala akan balas selawat kita itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis yang seterusnya 1398, Wa'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama, orang yang paling dekat, orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, siapa dia? Adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hari ini tuan-tuan nak jadi orang rapat dengan Nabi ke tidak? Nak? Tak payah jawab dah tak? Semua orang nak. Tapi kalau tengok ke perangai, macam tak nak. Nak ke tidak? Oi, kalau tanya jawab selalu nak. Baik, tutup mulut. Hari ni hari Jumaat, daripada malam tadi sampai ke sekarang, sampai tutup file hari Jumaat maghrib tadi, berapa kali kita selawat ke Nabi? Kalau tanya hak ni tak apa nak jawab dah lah tu, tengah dah lah. Sebab berapa kali selawat? Sikit sangat. Subhanallahil azim. Paling tidak berapa ratus kali kita selawat daripada malam tadi lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu paling ringkas. Yang sempurnanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka Hamidum Majid, sempurna. Coba kira, hitung berapa ratus kali aku daripada malam tadi sampai ke petang ni, berapa ratus kali aku selawat. Buah tak reti-reti. Duduk atas masjid pun boleh buah lagi. Apa salah duduk atas masjid ni selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mari awal sikit nak solat Jumaat, tunggu sebelum imam khatib naik mimbar, kita berselawat kata Nabi. Inilah selawat hakikinya. Selawat hal bergendang dalam masjid itu main-mainnya tu. Dakwa saja cinta Nabi tapi duduk bergendang sana sini. Ini bukan. Saya tidak kata qasidah semuanya salah, tidak, tapi cara lantunan permainan itu yang tak betul. Nabi bagi jamin, aulan nas bi yaumal qiyamah, orang yang paling rapat dengan aku hari kiamat, aktsaruhum alayya salah, orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Subhanallah. Kita tengoklah siapa di kalangan kita orang paling banyak selawat, maka orang itulah orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Kemudian dari sudut amalan pula, kena ikut sunnah Nabi, takkan selawat saja ya. Ni tidak ni waktu majlis selawat, masya-Allah tabarakallah, waraknya pakai kain serba lagi. Yang perempuan tuduh molek-molek. Balik ke rumah tak ada siapa ke rumah lagi, terbaik habis dah kain serba. Cabut dah kain tuduh. Selawat apa lagi tu? Kita selawat ni ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak kita sebut nama Nabi, lagi kuat kita beramal. Itu baru selawat yang betul. Naam. Tirmizi kata hadisun hasan. Ada setengah ulama kata hadis ni agak lemah dia punya riwayat. Dalam kitab kita ni sanad hadis ini dhaif. Tapi duduk di bawah banyak lagi hadis-hadis yang sahih. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt? Qal yaqul balita. Qal inna Allah harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rawahu Abu Dawud
bi isnadin sahih. Artinya daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, senang. Orang Arab ni mudah nama dia. Aus bin Aus. Dia boleh ulang 2 kali nama ayah dia. Dulu anak cerita dah nama Imam Ghazali. Berapa kali ulang? 3 kali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad anak, Muhammad ayah, Muhammad tu. 3 dia boleh buat. Cuba kita buat sekali. Ni nama kita dak 10 nama seorang anak. Allahu akbar. Pening. Orang nak nulis borang apa pening dia tu. Apa nama panjang-panjang. Panggil ekor ya akhir sekali. Nama panjang tapi hak panggilnya hujung sekali. Tak ada faedah. Aus bin Aus kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk hari kamu yang paling utama, hari yang paling utama sekali, min afdali ayyamikum, adalah hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari paling utama dalam, tulis kita, dalam seminggu. Kita ni kalau dalam setahun ada lagi hari lain. Hari mana? Hari Arafah. Dalam seminggu hari Jumaat, setahun hari Arafah. Karena itulah kalau wukuf hari Arafah, dia bertemu di antara hari wukuf dengan hari Jumaat. Jadi kelebihannya berganda. Tapi taklah macam orang kita duk faham, kalau wukuf hari Jumaat jadi Haji Akbar. Haji Akbar tu setiap tahun tu akbar belaka. Cuma bertemu di antara 2 hari yang besar, wukuf dengan hari Jumaat. Hari yang lebih dalam setahun, hari lebih dalam seminggu, duk kembar sekali. Jadi hari Jumaat ni hari yang paling afdal dalam seminggu. Apa jadi? Maka perbanyaklah kamu berselawat kepadaku pada hari itu. Nabi kita suruh sallallahu alaihi wasallam suruh kita selawat banyak pada hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah kamu selawat pada hari itu, kerana sungguhnya selawat kamu itu akan sampai kepadaku. Tengok, Nabi kata, fa inna salatakum ma'rudatun alaih, selawat kamu itu sampai kepada aku online, pergi ke Madinah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aus berkata, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami disampai kepada Tuhan? Macam mana selawat kami dibawa sedangkan jasad Tuhan telah hancur? Jadi Aus ni tanya soalan yang kebiasaan manusia ni, kalau mati hancurlah tubuh dia kan. Macam kebanyakan daripada orang mati zaman kita hari ni, hancur tubuh. Nabi jawab apa? Perawi berkata, penanya berkata, sudah remuk, maknanya hancurlah, remuk dah, tinggal tulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh tanah. Nabi kata apa? Inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Bumi tak boleh nak hancurkan jasad para nabi. Nabi jasad dia kekal, tak usah. Itu Nabi. Sebahagian daripada orang yang baik-baik ni pun ada yang tak hancur tubuh dia, ada sampai hari ni. Ada yang orang jumpa bila mayat terbongkar, jumpa balik. Yang pernah ada cerita kubur Sayyidina Hamzah contohnya di Madinah. Sayyidina Hamzah ni syahid dalam perang Uhud tahun 3. Tahun 46 berlaku banjir di Madinah. Banjir. Bila mari banjir, lalu ikut kawasan tepat di kebumi jasad Sayyidina Hamzah, tiba-tiba keluar kaki dia daripada kubur. Keluar kaki. Sahabat yang masih hidup tengok, dia kata hazihi qadamu Hamzah, ini kaki Hamzah. Subhanallah. Orang Arab dia pengecaman dia kuat. Dia tengok kaki dia, kena ni kaki Hamzah ni. Maka orang pindah Hamzah tu letak di tempat yang ada hari ni. Itu pengecaman, tengok kaki boleh kena. Kita hari ni tengok selipar kita boleh tukar lagi tak? Itu yang ambil hak orang tak tukar itu. Selipar dia boleh tukar. Allahu akbar. Orang lain tengok kaki orang hak mati dah boleh kena. Jadi jasad para nabi tidak dimakan oleh bumi. Adapun orang-orang lain daripada nabi masih lagi berlaku kepada sebahagian daripada orang mati, tak hancur tubuh dia. Ada, alhamdulillah. Jadi hadis-hadis ini, 3 hadis yang kita baca ini, semuanya memberi galakan kepada kita untuk apa?
supaya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua waktu, terutamanya pada hari Jumaat, dan ada setengah riwayat menyebut pada malam Jumaat. Jadi kita khususkan malam Jumaat, hari Jumaat ni hari selawat kata Nabi. Duduk diam, tak ada kerja apa, tapi duduk diam, Allahumma salli ala Muhammad. Duduk atas kereta, Allahumma salli ala Muhammad. Orang perempuan duduk di dapur masak, Allahumma salli. Selawat ya. Biar boleh 1000 kali, 10,000 kali, tak usah duduk, tak kira apa, tak apa, kira selawat ya. Dalam masa 24 jam tu, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Kaya kita tuan-tuan. Kau miskin, tak kaya apanya, sekali Tuhan balas 10. Kalau kita dapat 1000, berapa kali selawat, berapa kali doa Tuhan bagi pada kita? 1000, 10,000. Kenapa apa yang miskin lagi? Yang miskinnya siapa? Yang miskinnya orang tak selawat, itu orang miskin. Orang fakir, orang miskin dengan Nabi, iaitulah orang yang tak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang duduk bermain-main dengan selawat ni. Nak selawat kena bergendang dulu, itu main dengan Nabi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Tirmizi kata hadis ini hadis hasan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hinalah, celakalah orang yang disebut namaku di depannya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Subhanallah. Orang baca nama Nabi sallallahu alaihi, kita tak kata apa. Orang kata sabda Nabi Muhammad, dia senyap, orang tak tahu. Orang ni orang celaka, orang yang malu besar. Ini berat ni. Orang yang disebut nama Nabi tak selawat, orang ni dikira orang yang kerugian yang besar. Para jemaah sekalian, lagu mana pula kalau orang sebut nama Nabi, panggil mari tak mari, lebih celaka lagi jawab dia pada tu. Tengok, bila azan sebut nama siapa? Nama siapa sebut? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebut ke tidak? Sebut. Tapi kita dakwa sayang ke Nabi, orang sebut nama Allah, sebut nama Nabi, hayya ala salah, panggil mari tak dengar. Sayang lah gitu. Allahu Akbar. Waktu orang buat perarakan, bawa spanduk, kita lah jumpa pergi spanduk, kami Nabi ikutan kami, berlarut 12 km boleh pergi. Sudah letak bendera, orang azan zuhur tak masuk masjid. Saya apa lagu ni? Ini ingat, sayang bukan dengan slogan, bukan dengan main-main, tapi sayang kita dengan amalan yang kita buat. Allahumma salli ala Muhammad. Ini hadis cerita kepada kita tentang malu besar orang yang tidak selawat bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tambah di sini lagi huraian kitanya, malu besar, celaka besar orang yang dengar nama Nabi dipanggil mari tak mari juga ke masjid. Ini orang celaka. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat berhari raya. Tengok, Nabi kata jangan jadi kubur aku ni tempat berhari raya. Apa makna? Perayaan Eid, tempat Eid, dan tempat untuk bergembira. Jangan. Allahu Akbar. Kalau kita biarkan kubur Nabi terdedah pada masyarakat, anda tak tahu nak kata apa. Hak dikawal ketat sekarang ni oleh polis di Masjid Nabawi itu pun jengok-jengok macam-macam perangai ada. Lepas polis sikit, gosok, siung, macam-macam. Tapi kalau kubur tak ada orang kawal, subhanallah, boleh jadi tengok orang sujud depan kubur ramai. Nabi doa ni, doa Nabi ni Allah terima. Nabi kata apa? La taj'alu qabri 'ida. Nabi kata jangan kamu jadikan kubur aku ni tempat perayaan, tempat pesta suka-suka pergi. Ini kita. Wa sallu alayya, dan berselawatlah kepadaku, kerana sungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Alhamdulillah. Jadi selawat kita ni sampai di mana kita berada, selawat kita sampai. Kita duduk di sini hari ni,
Selawat ke tidak kita? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad, selawat kita sampai ke Nabi. Weh, jauh Madinah tu, kena pergi Madinah, tak pergi pun tak apa. Kalau pergi, kita selawat dekat. Kita pergi bagi salam pada Nabi depan kubur dia, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau duduk jauh, bagi salam kepada Nabi, sampai juga. Jadi semua itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita larang dalam hadis ini, yang pertama sekali, jangan jadikan kubur itu Eid, tempat ibadat. Mana agenda tetap, aku mesti pergi pada hari sekian ke kubur ni. Hari Maulid Nabi mesti pergi ke kubur. Hari apa saja kita tetapkan hari. Eid ni maknanya satu perayaan yang ditetapkan. Itu makna Eid. Eid perayaan yang ditetapkan. Itu tak boleh. Macam kita tetapkan, aku setiap hari Jumaat mesti ziarah kubur mak aku. Kenapa nak pergi hari Jumaat? Hari lain pun tak apa. Tapi menetapkan hari itu. Ziarah kubur digalakkan. Tapi kalau siapa jadi agenda tetap, tak boleh. Jadi kita kena buat biasa. Nak ingat ke mati, pergi ziarah. Ingat ke mak ayah kita yang sudah meninggal, pergi ziarah. Itu digalakkan. Allahu Akbar. Jadi hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan kepada kita bahawa selawatmu tu akan sampai tak kira waktu-waktu mana pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang apa ni, hadis yang seterusnya, tengok, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Artinya daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku. Kita kata assalamu alayka ya Rasulullah dalam selawat, dalam semaya kita, dalam tasyahud kita, kan? Assalamu alayka Rasulullah, melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku sehingga aku dapat membalas salamnya. Jadi Nabi kita ni, ada ke tak ada waktu orang tak bagi salam ke dia? Ada? Cuba kaji atas dunia ni, ada ke tidak? Mana ada? Di Malaysia saja pun beza. Kita sini azan, ada orang solat. Lepas kita solat, orang Kuala Lumpur solat. Lepas Kuala Lumpur solat, orang di Sabah. Jadi ada atas dunia ni mesti ada orang solat 24 jam. Itu orang duduk jauh. Hak duduk dekat dengan makam Nabi pula, ada daripada pagi subuh sampai ke malam, ada je orang bagi bersalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda tengok cerita ni, satu ceramah yang disampaikan oleh seorang pak kiai di Madinah kepada jemaah haji Malaysia. Ini jemaah bagi tahu kan, dia kata, tuan-tuan, ibu bapa, jangan pergi ziarah Nabi pada waktu malam. Jadi orang ni pelik lah, kenapa tak boleh pergi waktu malam? Sebab dia kata Nabi mau istirahat. Nabi nak tidur, kalau mau kaca dia pagi salam, Nabi kena bangun bayar salam. Ya Allah, macam-macam. Ini pak kiai ni pelik-pelik cerita dia. Jangan bagi salam ke Nabi malam, sebab Nabi nak istirahat. Kalau bagi salam, Nabi kena bangun jawab. Dia buat Nabi ni macam ayah dia. La ilaha illallah, subhanallah. Ini dia. Dan di Malaysia ni kata-katanya ada juga ada penceramah mari ajar di Malaysia, tak boleh siapa pergi Madinah jangan salam kepada Nabi. Habis bangun solat tahajud, macam mana nak bagi salam? Macam nak baca tahiyat assalamualaikum ayuhan nabi rasul. Siapa situ kena beri tengah malam ni Nabi tidur. Boleh kita? Macam-macam. Dia buat agama ni kepala otak dia mana jadi? Dah. Agama ni ikut apa yang diajar oleh Nabi, apa yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Al-bakhilu artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kedekut. Kita dengar orang bakhil, orang kedekut. Bahasa Kelantan kata orang kupik. Kupik, kedekut, bakhil. Tiga beradik kembar. Dia panggil kembar siam. Siapa dia orang ni? Adalah orang yang tidak berselawat kepadaku
ketika namaku disebut di sini. Orang sebut nama Nabi kita buat senyap, tak tahu. Ini orang ni orang bakhil. Orang yang bakhil, kedekut, orang yang tak selawat ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadha thumma da'ahu faqala aw li ghairihi faqala idza shalla ahadukum falyabda' bi tamjidillah falyabda' bi tahmidillah bitahmidi rabbih subhanahu wassana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Fadalah bin Ubaid, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa di dalam salatnya tanpa membaca tahmid. Dia tak puji Allah, tak kata alhamdulillah, tahiyatulillah, wassalatu wassalam rasulullah. Tak membaca tahmid kepada Allah dan juga tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersabda, orang ini terburu-buru nak cepat ni awak ni. Kemudian baginda memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada orang lain, jika salah seorang kamu berdoa, makalah dia membaca tahmid kepada Rabb, kepada Tuhan dulu, puji Allah Ta'ala dulu dan memujinya, kemudian berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa sekehendak yang dia nak. Hadis ini riwayat oleh Abu Daud dan Tirmizi, katanya hadisun hasanun sahih. Ini cerita hadis ini apa dia? Iaitu hadis Fadalah bin Ubaid ini, murad dianya ad-du'a fi shalah. Jadi kalau kita nak doa di akhir salat kita tu, kita mula dengan tahiyat dulu. Lepas kita tahiyat, kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu baru kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya ila akhiri doa yang panjang yang telah kita belajar dalam kitab kita perisai Muslim. Ingat lagi kan? Kau tak ingat dah? Kalau tak ingat apa kena ingat lah, jangan buat tak ingat gitu. Dah. Tamatlah kita perbincangan tentang peraturan, kelebihan dan adab berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akhiri, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mengakhiri bab ini dengan mana? Dengan menyebut beberapa lafaz hadis selawat yang sahih yang patut menjadi amalan kita. Tak usah duk carilah selawat-selawat yang pelik-pelik mari daripada mana, tak usah kira. Selawat import mari daripada negara mana pun tak usah duk pakai. Yang kita nak pakainya selawat yang sahih, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ini yang ada authority, yang ada sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang sahih. Dia kata hak lain pun ada sanad juga. Sanad mari mana? Sanad tu ayah dia mimpi jumpa Nabi. Bagi dia soranglah pakai tu. Hey, cuba dengar. Ada satu selawat ni, masyhur ni. Tengah duk sebar hari ni di kampung-kampung, pergi ke sekolah-sekolah, duk sebar. Bila anak tegur, dia marah pada kita pula. Selawat dia ni siapa baca sekali lebih daripada baca Quran 60 kali. Selawat dia tu mari mana? Tu ayah dia mimpi jumpa Nabi. Lah, cukuplah. Ni, tengok hadis 1405. Wa an Abi Muhammad Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallim alaik fa kaifa nusalli alaik qala qulu. Tengok terjemahan dia. Daripada Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami bagaimana cara mengucap salam. Kaifa nusallim alaika wa kaifa nusalli alaika, dan ajarkan kepada kami bagaimana cara kami nak berselawat kepada Tuhan. Ini soalan, permintaan ke tidak?
permintaan. Siapa minta? Seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Jadi bila dia minta, munasabah ke tidak Nabi ajar selawat ni yang tidak afdal kepada sahabat? Munasabah? Tak logik. Maka Nabi ajar selawat yang paling afdal kepada umat dia dan untuk diri dia sendiri. Jadi kita kata, ikut semua baca. Maka bila Ka'ab bin Ujrah ni tanya, Nabi pun kata, Nabi kata apa? Qulu, dan baginda bersabda, ucapkanlah. Nah, kita semua ucap belakang. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini satu riwayat. Riwayat ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemuncak sahihnya lafaz ini. Ini salah satu daripada riwayat. Kemudian mari pula riwayat yang kedua, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qal atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu faqala lahu Bashir bin Sa'd amarana Allah ta'ala an nusalli alayka ya Rasulullah fa kaifa nusalli alayka. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannayna annahu lam yas'aluh. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu. Tengok terjemahan dia. Sampai qulu itu kita baca sama-sama. Daripada Abu Mas'ud Al-Badri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kami ketika kami sedang duduk di rumah Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kami untuk berselawat kepadamu wahai Rasulullah. Lalu bagaimana caranya kami berselawat? Tengok. Allah Taala perintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu. Tuhan perintah kami selawat ke atas Tuhan. Kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami nak selawat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Nabi berhenti sekejap, tak jawab terus. Bermakna wahyu datang. Ajar lafaz selawat ini. Nabi kita terdiam sehingga kami agak menyesal. Allahu akbar. Sesal tadi kita tanya soalan. Seandainya saja dia Bashir tidak bertanya kepada Nabi, lebih baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, Nabi kata ucapkanlah. Ucaplah kau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Ini lafaz yang kedua yang warid, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaik qala qulu. Tengok terjemahan daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepada Tuhan? Kaifa nusalli alaik? Macam mana nak selawat? Soalan hari ini, macam mana nak selawat? Qala, Nabi kita bersabda, qulu, ucapkanlah. Semua ucap. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini juga muttafaqun alaih.
Cuma setiap riwayat tu ada sedikit-sedikit perbezaan. Tengok sini. Yang pentingnya dalam lapak riwayat selawat ini, ana dah kumpul satu risalah, kita dah bagi kepada tuan-tuan di sini. Tajuk dianya lafaz selawat yang sahih dan memahami makna selawat. Ada dua kuliah yang nak buat. Rakamannya semua sudah ada, boleh cari dalam YouTube, dalam CD dah ada. Lebih kurang dalam 10 lafaz. 10 lafaz selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang sahih. Apa dia selawat? Allahumma, mesti ada lafaz Allahumma, ya Allah selawatkan. Sebab kita minta Tuhan selawat ke atas Nabi. Salli, mana selawat daripada Allah Taala kepada Nabi, mana dia Allah Taala puji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad, Muhammad tu Nabi. Wa ala ali Muhammad. Jadi bila sebut ali Muhammad di sini, siapa? Jadi Imam Nawawi contohnya menjelaskan bahawa ali Muhammad dalam selawat ini al muradu bihi atba'u, semua orang yang ikut Nabi dikira ali Muhammad. Ini menarik. Jadi kalau kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad dan pengikut Muhammad, jadi seolah-olah kita sendiri selawat ke atas kita. Kita doa untuk kita sendiri, berikanlah kepada aku rahmat, keampunan. Cantik. Kemudian panjanglah tentang di sini. Cuma lafaz akhir ini, lafaz yang terakhir ini, wa ala, ada tambahan zurriyatihi, ada zurriyatihi wa azwajihi wa zurriyatihi, isteri-isteri Nabi dan zuriat-zuriat dia masuk belaka yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, innaka hamidum majid. Ini lafaz yang sahih. Tuan-tuan boleh cari dalam risalah yang telah saya kumpulkan. Ada 8 riwayat yang sahih tentang selawat-selawat ini. Jadi kita, kesimpulan saya, anak nak simpul di sini seperti yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis selawat ini. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari mengatakan, daripada soalan-soalan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa selawat yang paling afdal ialah selawat yang sahih, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada hari ini tuan-tuan tak perlu cari lagi buku-buku selawat yang tak warid. Kalau dia kata selawat tu ada sanad ke mimpi tu ayah, dia kata selawat yang saya amal ini ada sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Imam Bukhari, daripada Imam Muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat mimpi-mimpi tak payah, kita ambil yang asli, yang original dalam ibadat kita ini. Inilah yang terbaik. Sebab apa? Hak lain-lain itu orang boleh kata mimpi, orang boleh kata macam-macam. Mimpi siapa boleh kata? Ada orang boleh engkar, kita kata dia mimpi, boleh. Dia mimpi, kita nak kata apa? Dia seorang yang boleh pakai. Wallahu ta'ala alam. Tamatlah perbincangan kita dalam bab kelebihan selawat. InsyaAllah kita akan masuk dalam Kitabuz Zikri, kitab yang menyebut tentang zikir. Kita akan berzikir pula, tengok kelebihan-kelebihan zikir yang ada ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.